baru tepuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Roses Among the Thorn hari ni ya. Saya Ustazah Hani, tak ada. Tak. Hani aja. Nanti insya-Allah lain kali Ustazah InsyaAllah Amin dengan Ustaz handsome kita. Kita ada Ustaz Ma'az Salim yang tadi flex tu. Cuba dia buat ni. Ya, itu dia. Ustaz Ma'az Salim. Ini semua daripada Masjid Istighfar dan Ustaz Izan yang buat jam shot tu. Yang soal lompat. Nak buat? Kita boleh buat. Saya boleh join kalau nak. Alamak. Antara berani tak berani. Alamak. Dan Ustaz Hello ataupun Ustaz Lutfil Hadi saya. Terima kasih. Banyak lah. Hadi Miza, Ustaz Lutfi Hadi. Okey, terima kasih kerana dengan cakap lepas terawih. Yes. Dan lagi satu digital programming daripada Masjid Al-Istighfar in collaboration with Mak Besar. Dan di cakap lepas terawih ni kita akan cakap apa Ustaz? Cakap macam-macam lah Kita insya-Allah cakap macam-macam. Kita akan cakap macam-macam tapi kita tak cakap pasal orang. Mungkin terlepas cakap. InsyaAllah jangan cakap tauladan untuk tauladan boleh cakap seorang. Gitu ke? Macam gitu juga. Asalkan kita pandai bagaimana nak ambil pelajaran daripada apa yang kita dah terlepas cakap. Okey, itulah dia inti cakap lepas terawih yang akan ada 4 episod. Dan again I want to say thank you to Masjid Istighfar untuk kerana buat ini dengan kita. Dan I think it's going to be quite fun lah. Yes. Dan every week kita ada tema ataupun apa tu? Tajuk yang berlainan. Yes. Dan kita sambil cakap sambil makan. Ya. Ni kat rumah bukan kat rumah siapa ni. Ni kat nampak belakang. Kita dekat mana-mana punya apartmen ni. Ya, apartmen. Kosong nampak. Apartmen yang tinggi lah, yang tinggi. Sampai tak nampak apa-apa lagi. Ya, betul? Dia macam apa tahu orang Malaysia selalu cakap kalau makan lepas main tarawih, moreh. Elok kita moreh. Moreh kira makan lepas tarawih Makan lepas main tarawih. Moreh. Saya belum tarawih lagi. Belum sama ah. Bila orang. Tadi saya jual kapet. Tadi jual kapet tu. Sama orang. Laku okey Orang dia kapet. Kapet. Orang laku kapet. Dahsyat. Ya, dahsyat. Jadi hari ni kita akan cakap tentang rezeki. Rezeki tak salah alamat, betul? Betul. Okey, sebelum kita continue, makanlah sikit, angkat. Semua kena angkat. Jadi alhamdulillah kita langkah kanan datang sini je Mak Besar sediakan macam-macam makanan. Rezeki. Memang tak salah alamat saya datang sini, tak sesat dan ada makanan yang memang saya dah lama nak makan iaitu mi siam goreng. Contoh paling baik lah ni. Alhamdulillah kita nak ambil kesempatan juga untuk ucapkan terima kasih kepada Mak Besar lah. So you all know sebelah saya ni adalah foundernya bukan ada tiga. Okey, di antara lah. Kuli je. Salah satu orang besar, Mak Besar, sewaktu dia kasih kita makan besar. Dia cakap besar part mana ni? Makan. Jadi alhamdulillah terima kasih kita ucapkan atas kerjasama inilah. InsyaAllah you all akan boleh kita jumpa selalu pada setiap hari Ahad. Ya. Setiap hari Ahad kita ada cakap lepas terawih. Setiap hari apa yang Ustaz Helok ajar correction? Saya ada correction dengan Mak Besar juga dan juga dengan Masjid Al-Istighfar setiap hari Rabu jam 5 petang. Dan kita ada penghafalan dengan Ustazah Zahra dengan 10 hari 10 hadis. Yes. Kita suka buat benda ni dengan Masjid Istighfar. Dah 2 tahun. Pasal dia banyak inti. Dia bukan cakap aja ataupun dia bersyarahan aja, tak. Dia banyak inti. Belajar Quran lah, belajar penghafalan ni semua. Dan hari ni kita cakap pasal tentang rezeki tak salah alamat. Sebelum apa-apa saya nak tanya soalan yang pertama lah. Siapa-siapa yang dekat Facebook Live ni, please like and share. This is a very good content that you should share with your friends. And dengarlah sama-sama kita cakap pasal rezeki. Apa tu? Saya dengar diri saya sendiri, sorry dan masalah teknikal. Jadi sebelum kita continue dengan salah alamat ke tak salah alamat, saya nak tanya the basic question which is apa tu rezeki atau apa tu konsep rezeki? Okey, bismillah. Rezeki ni dia ada dalam Islam. Kata rezeki itu memasuk kepada nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita lah. Dan rezeki ni sebenarnya topiknya sangat besar. Dia bukan satu topik yang kecil lah. Dia satu topik sangat besar. Macam-macam benda kita boleh cakap dengan rezeki. Tapi saya nak kaitkan dengan konteks kita sekarang ni. Di mana dalam keadaan kita kat Singapura, suasana kita
sekarang dengan COVID, dengan keadaan kehidupan yang makin susah, makin berat kan. Maka bab berkaitan dengan rezeki ni adalah satu perkara yang sangat dekat dengan hati kita, orang Islam kita kat Singapura. Jadi dia satu topik yang sangat baik sekali untuk kita bincangkan lah. Jadi rezeki ni sebenarnya kita sebagai orang Islam, kita percaya bahawa rezeki ni datang dari Allah. Dan Betul. ini salah satu daripada iman kita lah. Kita kena beriman lah. Yang rezeki ni Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. Jadi apa-apa, walaupun sesuatu tu kita berusaha untuknya. Macam kita pergi kerja, sebulan kita dapat gaji. Berapa banyak pun jumlah yang kita dapat daripada pekerjaan kita itu, walaupun daripada usaha kita, peluh kita, penat kita semua, tetapi kita yakin bahawa ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rezeki ni dia ada macam-macam lah. Kadang orang nampak rezeki tu dalam daripada segi duit, segi gaji. Memang selalunya kita kalau cakap pasal rezeki memang first thought is duit lah. Betul. Biasanya kita fikir macam gitulah. Tapi sebenarnya rezeki tu ada macam-macam jenis, ada macam-macam bentuk. Kadang macam kesihatan kita pun dikira sebagai rezeki. Bayangkan kalau kita sakit, kita pergi doktor, kita ambil ubat, kita minta MC, itu semua dah keluar belanja. Duit. Dah keluar duit. Dah keluar duit, Rezeki dah keluar doktor lah tu, perbelanjaan. rezeki doktor. Rezeki doktor. Kalau pergi doktor, rezeki doktor lah. Rezeki doktor. Jadi bila kita dah buat macam kita jatuh sakit, maka kita ni rezeki tu macam kurang sedikit lah. Jadi kesihatan tu satu nikmat, satu rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan rezeki juga boleh datang dalam bentuk ahli keluarga. Dalam Quran pun ada sebut tentang ahli keluarga ni dikira sebagai satu rezeki. Kenikmatan, kesejahteraan dalam rumah tangga, kebahagiaan kehidupan ni semua dalam bentuk rezeki lah yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Jadi kita jangan fokus sangat rezeki tu duit yang ada dalam poket atau dalam bank. Kalau macam kita fikir, maka ia akan macam terhad kita punya keimanan kita. Jadi kita kena fikir macam itu besar. Jadi rezeki tu macam-macam. Apa-apa yang kita happy, apa-apa yang kita suka, yang kita enjoy dalam hidup ni, itu dikira sebagai nikmat ataupun rezeki lah. Begitu. Oh, Masya Allah, power. Panjang awak, lah. awak punya kelik yang cakap awak yang Saya terbegun lah. Dia dekat office jarang pun begini. Dia kasih sikit. Pasal agaknya Pasal live awak-awak je ni Pasal semua live lah. Semangat je. dah cakap banyak kan, jadi dia tunjukkan kita punya Ustaz Hello sekejap. Dia tadi sambil Ustaz Izan ni berbual kan. Dia ada dia punya komentari sikit. Tak ada sikit je. Banyak komentari ada. Dengar Dengar sangat. Jadi mana boleh tunjukkan ini Ustaz Lutfil. Ustaz Hello tu kira dah habis lah forever dah jadi lah. branding susah. Dah jadi branding dah. Ni Aidil Arsad ni pasal lah ni. Mana? Kita. Tak apa kalau gitu Ustaz Maaz kita cuba kita nak berbual dengan awak pula. Boleh. Okey. Apa yang Jadi awak nak bila berbual dengan saya? tadi dah nampak dah nampak dia. Okey. So tadi bila Ustaz Izan berbual kan, Yes. you ada macam komen-komen sikit tau. Okay, betul. Apa yang Ustaz Lufil nak add on bila dia cakap pasal rezeki tu nikmat, rezeki tu bukan saja Betul. duit, dan rezeki tu kadang-kadang ahli keluarga dan segalanya. So you want to add something? Yes, I want to add something. Oh, please add now. Yes. Apa tu daripada segi rezeki tadi, macam bila Ustaz Izan kata tentang kita, saya suka konsep apa tau, bila kita ada rezeki, even bila kita kongsi rezeki tu, kita anggap kita berikan rezeki kepada orang lain. Saya selalu macam example bila kita naik Grab ke, kita bayar orang lain. Alamak, hari aku kena bayar Grab mahal lah. Hari aku kena keluar berapa puluh aku kena bayar. Tapi kita niatkan kita bila kasih naik Grab tu atau kita pergi doktor dan sebagainya, kita niatkan okey, ni mungkin rezeki doktor tu, ni mungkin rezeki Grab driver tu. Mungkin dia punya usaha juga. Kalau kita tak naik Grab tu, mungkin dia tak ada rezeki pada hari tu. Mungkin hujan, kita selamat ni hujan, terpaksa kita tukar alternatif, tukar plans, ataupun kereta rosak, lepas tu pergi mekanik. Ni pun rezeki untuk orang mekanik tu. Kalau kita tak rosak, mekanik tu tak dapat rezeki juga. So macam tu pun macam salah satu cara bila kita nak, instead of kita macam mengeluh atau macam komplain macam alamak duit aku kurang, tapi kalau kita macam perspektif yang kita konsepkan atau kita set the mindset yang kita bila dapat sedikit ujian tu, kita actually macam kita kongsi rezeki, insyaAllah itu pun akan beri ketenangan, which is at the end of the day ketenangan ataupun keselesaan. Berkongsi rezeki itu pun adalah nikmat daripada Allah SWT. Bukan kita sebab takut-takut bila kita asyik macam fikir, tadi Ustaz Izan kata macam asyik fikir pasal duit kurang, tu pun akan buat kita stres, buat kita macam dah tak bersyukur. Dia takut kita sampai to level tak bersyukur. Kita macam komplain, macam kenapa Allah beri kita ujian, kenapa Allah beri aku sakit, orang lain sihat.
So macam niatkan benda-benda, setiap perkongsian rezeki pun niatkan benda-benda yang baik. InsyaAllah pun jadi kita sentiasa macam dekat atau kita sandarkan ujian, at the same time kita tak sampai tu complain ataupun question tak mengeluh, tak question kan. Maknanya kita mesti faham yang rezeki, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Okay, tapi all this, bila you all cakap macam ini, I keep thinking, okay, kena yakin, kena faham yang rezeki itu daripada Allah. Tapi bukan semua orang tahu yang yakin ni adalah rezeki ni daripada Allah. Some of them think that is kita punya hard work lah, apalah. You choose your destiny semua ni. So before kita nak kena understand atau believe that rezeki ni datang daripada Allah, terapkan keyakinan atau terapkan faith pada diri sendiri atau anak-anak kita atau ahli keluarga kita atau kawan-kawan kita. What are the practices ataupun I need to know what are the practices that, or the advice that kita boleh kasih kawan-kawan kita yang tak rasa yang rezeki ni sebenarnya Allah yang decide, yang tentukan. Because ramai orang antara yang saya kenal jugalah akan rasa, no, you set your own destiny, you set your own rezeki, which is a very dangerous thought. Now, how do we tell them that this is wrong, and how do we tell them to have faith that it's not in your hands? Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Ustazah Mak Besar. Amin. Amin. InsyaAllah lagi berapa peringkat beliau akan dapatlah sijil untuk menjadi ustazah. Dan kita, okey. Amin. Soalan tadi Maaf kasih. Soalannya kepada saya berkenaan dengan apa tadi, rezeki. Okey. So I think dan kita keyakinan. kena need to find balance lah. Ada kebenaran juga, kita tak dapat nafikan. Ada kebenaran juga dengan kata-kata sebahagian orang, we set our own destiny. Memang betul, kita memang digalakkan dan juga disuruh untuk berusaha, merancang masa hadapan, dan kita tak boleh hanya bergantung pada nasib. Kerana dalam Al-Quran pun dah suruh kita sediakan apa yang bakal berlaku pada hari esok, iaitu pada hari akhirat. Dan bila nak sedia pada hari akhirat, of course dunia kena baik. Dan kita pun minta pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan dekat dunia ini. Dan kita tak boleh sama sekali tidak boleh usaha dan hanya bergantungkan rezeki kita kepada Allah tanpa ada usaha. Jadi bila kata usaha, mesti ada perancangan yang baik dari sudut kewangannya, perancangan kesihatan, apa yang bakal berlaku pada 10-15 tahun akan datang, what happen kalau ada setback, apakah rancangan plan B dan sebagainya. So I think itu first part is correct juga, memang betul. Cuma yang menjadi kesalahan ataupun kita nak betulkan sedikit perspektif sebahagian daripada kita ialah kita tak boleh claim 100% kejayaan semua kita punya. Maksudnya bila kita berjaya, kita tak boleh nak katakan ini semua atas usaha aku, dan ini bukan ada campur aduk ataupun urusan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu mencerminkan hamba yang sombong lah. Kerana in the first place, kalau kita bangun pagi kalau kita bangun pagi, siapa yang izinkan kita bangun pagi in the first place kan? Bukan alarm clock Bukan alarm clock. Kalau alarm clock bunyi, tapi kalau kita punya hati dah mati, jantung dah mati, dah tak bangun jugalah. So siapa yang bangunkan kita untuk nak makan sahur? Siapa yang menggerakkan tangan kita untuk nak ambil sebiji kurma? Jadi kadang-kadang kita tak perasan di small things di mana kita fikir kita punya rutin, kita punya daily routine hanya berlaku automatik, tapi sebenarnya tidak. Kerana on the day, kalau Allah katakan Allah perintahkan kita punya tangan terus jadi apa nama jam, stroke, nauzubillah kan, baru kita tahu betapa value-nya tangan kita. Satu jari sakit pun dah boleh jari sahaja banyak benda tak boleh buat Betul. Satu jari kecil itu saya dah tak boleh type. So tak boleh kita nak kreditkan 100% kepada kejayaan kita. Dia bukan macam yang Ahmad Albab cakap kejayaan, kebahagiaan tangan Abah, bukan tangan Allah. Kan dia cakap Ahmad Albab, kejayaan, kebahagiaan datang di tangan Abah. Bukan Yang dia bawa tepung, dia bawa lain. Ingat lah. Saya dengan Piramli ni orang, saya 80s. Okey. Dah tua. Dan tadi saya nak tambah sikit, kalaulah adalah sahabat-sahabat kita ataupun kawan-kawan yang mungkin ada masalah dalam percaya
rezeki tu datang daripada Allah SWT. Kadang kita ada macam gitu Ya. kan, pasal dia kerja, mungkin ni biasanya orang yang yang kerja siang malam atau kerja Allah. daripada puluh-puluh tahun kan, dan hasil dia tu dia rasa betul-betul yang inilah penat aku. Betul. Inilah penat aku. Maka nasihat saya lah, pertama sekali, iman adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita seorang Islam. Kita kena percaya. Kerana benda tu, benda yang kita tak nampak pun. Banyak benda berkaitan dengan iman dan rukun iman pun kita tak nampak. Tapi Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok betapa kuatnya keimanan atau kepercayaan kita kepada benda-benda yang gaib. Benda-benda rezeki ni, walaupun kadang ada kita nampak, tapi punca dia, sumber dia semua memang benda yang gaib. Jadi kita tak nampak. Jadi Allah nak test kita. Maka memang di antara kita punya, orang kata tu, keyakinan kita sebagai orang Islam adalah untuk percaya bahawasanya rezeki tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita mesti put in effort, like Ustaz cakap betul lah, kita bukan salah nak cakap kita kerja keras, kita letak effort. Orang yang lepak one corner tapi nak cakap okey, rezeki akan datang pasal Allah kasih pun. Sebab ada orang pun dari satu mindset macam gitu. Macam gitu tak, cacing dalam lubang pun dapat apa. Dia kira rezeki tak salah alamat, so aku relax tunggu alamat beduk ke apa datang. Tapi kalau tak keluar letak Betul. pintunya number kat luar pintu tu pun Mesti tak ada ada. effort Ya, so that's why kita selalu digalakkan untuk sedekah, untuk zakat. Ya, Because once kalau kita zakat, maknanya kita dah mampu. So kita dah ada kewangan yang minimal untuk kita keluarkan zakat. Dan untuk tolong orang lain. Yeah. Untuk orang lain. Nervous ke? Nervous juga? Sedikit nervous sebelah ni. Oh, alamak. Perkara biasa. Apa nak cakap tadi? Next. Kita ada dua soalan. Terima kasih, terperanjat saya tengok 100 orang tengok Tu ada orang hari tanya ni agaknya pasal ustaz-ustaz kita handsome InsyaAllah kita layan lah orang-orang. Mari, tanya. okey, terima kasih Azrin Azman, Kak Yani, Akbar, Hailey, Mama Nuroma, thank you for watching, and a lot more ada satu lebih saya pun tak nampak. Kita ambil pertama punya soalan daripada Aidil. Dia tanya kalau let's say rezeki tu dah masuk mulut kita tapi kita termuntah balik keluar pasal sakit ke apa, does it still consider itu rezeki kita punya atau actually pada mungkin kepada Allah itu they are not supposed to keep it. How does it go? Pasal ada orang sakit-sakit tau makan. Benda-benda gini saya tak rasa kita perlu untuk risaukan kot. Kalaulah kita dah nikmati rezeki tu, maka itu memang rezeki kita. Ya. Jadi kalau benda tu memang rezeki kita, dia tak akan sampai kat kita pun. Oh. Faham tak? Jadi at least rasa sekejap tu Rasa okey. sekejap pun okey lah. So ada rezeki yang memang dipinjamkan sekejap. Oh wow. Lepas tu ditarik balik kerana Aduh. akhir sekali Sedih. semuanya tu milik Allah. Kadang kita tak tahu pun. Jadi kadang kalau kita dapat makan sesuatu, itu dah memang nikmat kita, memang rezeki yang Allah berikan kita. Tapi kalaulah contohlah Allah takdirkan sesuatu tu tak sampai pada kita. Allah takdirkan dan dia tak akan sampai. Walaupun kalaulah seribu orang pun tolong untuk sampaikan benda tu kat kita, kalau Allah tak takdirkan, Tak sampai. maka Dia tak tak sampai. sampai. Kalau dia Ya. sampai dia keluar lah tadi. Macam dalam Dia minum sebuah Itu pun at hadis. least dapat sikit, dapat juga, sampai juga. Minum orang tolak dia belakang. Oh. Dia keluar lah. Bukan rezeki dia. Kelakar ustaz ni. Kau jangan tolak aku lah. Ustaz ni kelakar, komedik ni. Okey, ke pasal awak kelakar, awak ambil Okay, yang okay. nombor 2. Adakah dinamakan rezeki kalau seseorang itu tak ada berkemampuan tapi ramai anak dan lagi satu on the way dan tidak guna berfly. Okey, dia gini. Tadi Ustaz Izzan ada cakap yang rezeki ni kadang-kadang ada dalam ahli keluarga. Tapi this is a very good question. Would you still call it a rezeki and a nikmat if it's like you don't have enough to maintain your family tapi ada berlambat lagi on the way? So is it a rezeki or is it a burden? I think of course firstly kita tetap kena acknowledge tu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun at least ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira Ketentuan, ketentuan for that particular individual to be receiving anak yang banyak ataupun maybe keadaan dia susah tadi kata. Keadaan dia tak berkemampuan. Oh tidak berkemampuan untuk macam sustain more anak tapi still tu macam takdir and not to macam ujian lah ataupun satu motivation untuk seseorang itu terus macam Allah, because kita acknowledge Allah bila berikan sesuatu Allah tak akan berikan sesuatu more ataupun something yang seseorang tu tak boleh tanggung. So Okay, maknanya faham.
there is a capability for that particular individual untuk tanggung one more anak, because memang Allah tahu dia boleh tanggung. It's just for him or her to macam acknowledge and maybe of course usaha dengan lebih baik lah. Of course memang kita pun at the same time, bila kita ni, sebab kita mungkin dia dah banyak anak mungkin dia dah 2-3 anak. So for orang lain pula ada yang ditimpa ujian ataupun sesuatu phase kehidupan yang tak ada anak for many years, pun dia anggap, alamak, kau satu anak kasih aku pun untuk aku dah cukup nikmat. So only for macam kita ni, kadang-kadang memang kita rasa sesuatu yang Allah berikan atau Allah takdirkan kepada diri kita ni macam very berat, memang berat, beban, memang tak boleh tanggung. Tapi kalau kita boleh fikir pun, at least many other people yang kat luar sana nak our position, our kind of lifestyle, our kind of apa yang kita dapat. So susah, kita tetap macam kita kena set mentality kita kena set our mindset lah. Macam ni memang ini ketentuan Allah, and confirm the kita best. kena ada iman untuk faham yang ini adalah yang terbaik untuk kita datang daripada betul. Allah. Jadi kakak Hailey, memang nampaknya macam rasa berat Betul, confirm berat. atau rasa beban bila kita tak berkemampuan dan kita banyak anak. Tapi anak tu pun satu nikmat, dan ini mungkin ujian ataupun sesuatu yang kakak perlu go through, dan dengan keimanan dalam hati tu, kalau Allah provide, Allah will give. Yes. Is it Allah give, Allah provide? Sama lah kot Sama lah, dia dah kasih, dia takkan tinggalkan lah. Dia takkan tinggalkan. Dia takkan kasih you something yang you tak boleh tahan. Betul? But of course at the same time, macam if you really need seek help ke apa, it's not macam something yang macam terus macam Allah tentukan, so only for me to usaha. Kira aku tak layak untuk minta bantuan. Still boleh minta bantuan. Kita dalam satu dunia ni berkomuniti. Kat Singapura ni berkomuniti, ada banyak bantuan untuk kita semua. Betul. Daripada government, kadang-kadang kawan-kawan, kadang-kadang masjid-masjid. Dan talking about help from masjid ataupun help untuk masjid. Kenapa Ustaz? Strawberry. Sedap strawberrynya. Rezeki ni. Tak salah alamat nak masuk mulut. Okay, nak cakap pasal untuk kita tolong orang, rezeki untuk, thank you for the answer, kata Miss Kakak Hailey. Saya nak cakap sikit juga. Sila. Dalam Quran Allah Ta'ala firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iaitu Allah tak membebankan seorang hamba itu lebih daripada apa yang dia mampu untuk tanggung. Ayat ni, ayat dalam surah Al-Baqarah ni kita kena pegang dalam hati kita. Walaupun kita rasa diri kita ni macam menanggung sesuatu yang sangat lebih daripada kemampuan kita. Tapi kadang kita tak kenal diri kita sendiri pun. Yang tahu, yang lebih alim tentang perkara ini adalah Allah SWT. Allah lebih tahu diri kita daripada kita tahu diri kita sendiri. Kerana Allah maha mengetahui. Jadi kita kena have faith in Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah, apa-apa yang kita rasa macam satu yang berat ataupun susah, sebenarnya Allah Ta'ala berikan pada kita kerana Allah tahu actually subconsciously atau mungkin kita secara sadar ataupun tak sadar kita mampu untuk tanggung. Ataupun kita mampu untuk handle. Cuma kita belum, maybe kita tak tahu, kita belum jumpa jalan dia ataupun kita belum figure it out lah. Jadi kita kena berusaha dalam hal ini. Tetapi jangan risau. Bahawasanya apa-apa yang kamu sedang kita semua tengah kesusahan, dugaan, masalah yang kita hadapi ni semua, sama ada kecil atau besar, sama ada kita rasa berat ataupun biasa-biasa saja, it is within our capability. Betul, saya percaya. That is Allah SWT promise. Saya percaya, pasal I want to share saya punya personal experience lah. Because memang daripada kecil the topic Islam ni ataupun religion is very close to me lah. Jadi saya banyak tengok, baca, sometimes I baca Bible to see the difference. Saya baca Bible-nya. Bukan untuk hari-harian lah, tengok difference. Baca lah, Masya Allah. Yes, I must do that. Jadi dalam life banyak time-time yang kita rasa macam, why is this happening to me? Why is this happening to me? Jadi bila kita tak ada keyakinan, it will be a problem tau. So saya bukan ustaz atau ustazah ke apa lalim, tak. I'm just a normal person like you. So when you ask this kind of question, I can relate. Jadi bila Ustaz Izan tadi ceritakan pasal keyakinan, you must understand that God wants you to go this way, jalan journey yang ini. Kadang-kadang bila dah tengah sesak ni, all I have to do is I stop, I pray 2 rakaat ke apa, and just let God handle everything. Then insya-Allah kita punya guidance akan datang, kita punya solution akan datang pasal kita submit to Him.
Ya, Yes. Ustaz-ustaz tadi bila saya tengah Ustaz Izan tengah berbual, dia ada menggeletis sikit yang kiri kanan saya ni pasal dia nampak satu soalan daripada komen-komen di bawah ni yang pada dia ada dangerous lah ya, tentang isteri lebih dari satu. Kita nak berbual sekarang? Tak, kita jangan berbual sekarang. Saya akan Kakak Junaida Ismail, I'm going to answer your question after this commercial. We are going to answer this question after this commercial break, because I want you to see how you can help Masjid Istighfar in gaining some funds. Jadi kita boleh share rezeki, share kepada Masjid Istighfar yang masih memerlukan, especially lepas COVID ni. Lepas COVID-nya pandemik ada sikit sesak dah. Jadi tengok commercial ni and find out how you can play your part, berzakat, berwakaf, dapatkan lebih rezeki insya-Allah bila kita berkongsi rezeki. Can we look at the commercial break please? Kita punya little commercial, as you know, masjid-masjid di Singapura masih tengah rebuilding itself from a very bad pandemic which affects all of us. Jadi kalau tak banyak $1-2 pun, kira share rezeki tu. Jadi berkat asalkan ikhlas. Pay now dekat bawah tu, atau transfer tu dia punya OCBC kat bawah ada, bawah-bawah. Nampak? Atau one stop link dorang lah dekat dorang punya link.f apa tu? Itulah. Linktree Ya. /Al-Istighfar. Ya. Admin tolong letakkan link tu kat dalam kita punya komen. Boleh? Okey, anyway, kita nak jawab soalan panas daripada Kak Junaida Ismail. Well done Kak Junaida. Assalamualaikum ustaz-ustaz semua. Waalaikumsalam. Dan mak besar, waalaikumsalam. Adakah mempunyai lebih dari satu isteri itu rezeki? Naib Kadi lah. Jom. Mana? Naib Kadi. Kita kasih naib kadi lah. Lupa Naib Kadi. Puan Junaida Ismail, kenapa Ya. tanya soalan panas-panas malam-malam ni? Ya Allah. Okey, apakah mempunyai lebih satu isteri tu rezeki? Kadang-kadang dia bawa musibah. Makan lu yang itu makan lu kan. Kadang-kadang bawa musibah, makan lu. Saya habis dulu. Habis dulu. Cerita. Dia macam gini, rezeki dia kena-mengena dengan soalan yang tadi tentang birth control, family planning. Rezeki tu bukan ada rezeki yang kita tak minta dia datang. Dia ada. Contohnya macam mihun. rezeki makanan kan. Ada you minta, ya Allah kasihlah aku mi siam. Tapi hari ni terus ada mi siam. Saya tak minta tadi tapi alhamdulillah dia datang, tu rezeki saya. Jadi ada yang kita tak minta hari-hari, bangun tidur dapat udara, Allah tetap kasih, Allah tetap jamin ada duit, sarapan pagi kan. Benda ni kita tak minta hari-hari tapi Allah kasih. Okay, ada rezeki yang perlu diusahakan, perlu diminta. Tapi once kalau kita minta, there is a package lah. Maknanya lepas tu datang. Okay, Allah boleh kasih. Tapi apakah, bagaimana nak balas balik apa yang telah Allah dah berikan. Contohnya, tadi tentang anak lah. So tentang anak memang rezeki tapi sesuatu yang boleh kita rancangkan. Dan dalam Islam pun ada dalam konsep perancangan keluarga. Kalau benar-benar seseorang itu rasa dia belum ada kemampuan untuk nak menanggung dan menampung anak, perbelanjaan anaknya dan sebagainya, maka boleh sahaja kata ulama kita boleh buat family planning asalkan dia bersifat temporary dan bukan permanent dengan contraceptive method yang contemporary lah, yang sesuai. So kalau dia Allah SWT ni dia lihat kalau kita nak dia boleh kasih, tapi make sure kita boleh usaha untuk dapatkan rezeki tu. So tetap bila ada anak, kalau orang tu goyang kaki ke tak kerja ke,
tetap dia dipertanggungjawabkan lah, tetap rezeki tu tak datang. Dia dah jamin tapi kita kena minta, kena usaha. So sama juga konsep nak pasang 2, nak pasang 3 kan. Nak pasang 2. Dia bukan semudah kalau isteri muda Tak hafal. itulah. Tak hafal. Merajuk anak Kalau kahwin 3. isteri merajuk. Betul. Kalau isteri tua merajuk anak Kahwin balik ke rumah isteri muda. Ui. Kalau dua-dua merajuk anak kahwin 3. Gah. Tidak. so tak semudah Takut itu kan? Jadi itu adalah satu perkara yang lain lah di mana ni tak topik-topik kahwin ni memang Tapi very is hot. it still a rezeki? Is it still nikmat? Tak boleh cakap itu pasal dia bukan sunnah yang dituntut. Bukan Laki-laki di luar sana Finally, bukan sunnah yang dituntut. Jangan feeling. Apa ni? Orang kata solat pun sunnah. tak cukup ke nak step sunnah pula. Ikut Nabi banyak-banyak mini. But okay, so you said just now something very interesting. It can be a musibah. can be a musibah. Kenapa? Boleh. Bila kalau tengoklah orang yang dia kahwin lagi kerana mungkin dia nak halalkan hubungan. In the first place kita tak boleh ada hubungan di luar perkahwinan pun. Kenapa kita risaukan tentang nasib orang lain sedangkan kita punya isteri sendiri merana. Berapa ramai yang izinkan kan? Berapa ramai yang membenarkan untuk berkongsi kasih. Jadi ini adalah satu, kita membina kebahagiaan di atas kebinasaan orang tu pun bukan sunnah. Jadi sunnahnya jangan layan orang. Sunnahnya adalah layan keluarga. Dengar? So tak boleh cakap tu rezeki lah Dengar. Dia depends lah. Kerana dia tak boleh, saya pun tak boleh nak terus generalkan semua one size fits all. Kerana dia hukum berpoligami lah. Dan malam ni terus cakap berpoligami ni adalah sesuatu yang depends on situation, orang, keadaan. Memang benar dia bukan sesuatu yang diharamkan, dia dibolehkan, tetapi dengan kondisi yang begitu ketat lah dan syarat-syarat yang sangat ketat yang make sure you memang qualify untuk nak pasang lagi satu. Itu sajalah kan, kalau tak nanti tak habis makanan. Ya. Yang itu masuk dalam mulut, yang dalam tangan tu. Lagi soalan. Lagi satu soalan. Orang yang selalu dapat apa yang dia nak ni, is it still considered rezeki tak salah address ataupun is dikategorikan kepada rezeki istidraj? Bagaimana nak jauhkan darinya? Terima kasih. Mungkin Ustaz Hello, you can, Ustaz Lutfil, you can apa ni, aku sorry, you can explain lah, you can explain. Okay, boleh. Apa tu tadi pasal first kali dia first apa? Orang yang selalu dapat apa yang dia nak. Macam still, apa dia minta dapat, apa dia minta dapat. I think tu memang still rezeki dia lah. Maknanya kalau dia memang dapat apa yang dia minta, tu memang mungkin kita pun tak boleh deny atau kita tak boleh nak cemburu macam dengki. Macam memang kalau mungkin dia dapat sebab dia usaha dengan betul-betul, dia tahu, dia plan out, dia punya plans atau memang okay, this is my route, this is my direction of my lifestyle macam mana. So the plan betul-betul dia dapat dan memang alhamdulillah rezeki dia. And mungkin rezeki tak salah alamat lah, memang untuk dia, ditakdirkan oleh Allah SWT. Lepas tu the second part, apa tu? istidraj. Istidraj maksudnya kira bila dia berikan rezeki tapi dia macam macam tadi Ustaz Mas kata juga, macam satu musibah untuk dia kerana dia tak seolah-olah bersyukur atau dia tak applykan rezeki yang telah diberikan kepada dia dengan jalan yang baik. Contoh tadi macam dia diberikan, dia minta, dia usaha untuk dapat anak dan sebagainya. Lepas tu dia berikan anak tapi dia macam menzalimi that apa tu nikmat atau rezeki. Dia macam tak proper, tak menjaga anak dengan baik, tak berikan apa tu penjagaan yang baik dan sebagainya. Atau dia diberikan wang yang banyak tetapi tidak digunakan dengan cara-cara yang baik, tidak bersedekah atau tidak keluarkan zakat. Dia apa tu hidup apa tu? Ada yang berkata di komen tadi? Tak ada. Saya dengar suara komen. Betul, saya pun dengar suara komen juga. Ada gangguan komen tadi. Gangguan lah, gangguan teknik. Komen so, kira tadi kira dia ada dapat rezeki yang banyak, orang yang kaya dan sebagainya. Kita tak menghukum semua orang kaya itulah. Maksud kalau dia diberikan rezeki tak kisahnya wang. Kita contoh yang general yang senang orang faham adalah rezeki keuangan yang banyak. Ada rumah yang besar dan sebagainya, tapi tidak
tidak sumbangkan kepada agama ataupun tidak sedekah ataupun tidak lakukan perkara yang baik lah. Lepas tu dia seolah-olah macam tadi awal-awal discussion kita tentang dia rasa dia usaha kita sendiri, usaha dia sendiri. Aku yang penat-penat ni asal aku nak kena bayar zakat. Aku yang penat-penat ni kenapa aku perlu keluarkan atau membantu keluarga aku yang lain. Bila awal-awal keluarga aku tak tolong aku ke, kita baru nak start business kan, contoh bila dah kaya baru keluarga datang dan sebagainya, pun tak baik lah. Maksud itu yang istidraj, dia actually bukan rezeki ataupun nikmat yang Allah berikan, tapi Allah berikan di bentuk ujian. Turun sikit dia kata. Oh, okey. Boleh? Okey, boleh? Better? Okay. Kira actually bukan rezeki Allah berikan, tapi ujian untuk macam mana kita gunakan dengan sebaik mungkin. Tapi ada orang yang salah gunakan rezeki yang Allah telah berikan. Itu yang takut-takut rezeki yang kita rasa, oh ni semua rezeki yang Allah berikan. Takut-takut itu actually istidraj daripada Allah SWT. Atau Allah berikan bentuk ujian yang kita, Allah berikan nikmat dalam bentuk ujian. Allah berikan ujian dalam bentuk nikmat. Ya. Itu So, yang paling bahaya. Tak bersyukur, itu yang bahaya. habis seram langkau tu. gitulah Betul, kan. Habis And langkau. one thing I want to put it out there. Ni benda yang paling yang actually sepatutnya kita dah sebut tadi daripada awal lagi. Dalam Quran Allah Taala firman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Yang bermaksud tiada satu makhluk pun yang melata atau berjalan dekat muka bumi ni, on this earth, kecuali Allah Taala dah tentukan dia punya rezeki. Okey. Bila dia kata dabbar tu dalam bahasa Arab tu maksudnya adalah makhluk yang berjalan, and that includes human being. Okay. And ulama kata actually kan it includes rezeki ni Allah Taala berikan atau dah tentukan actually for both yang beriman dengan yang tak beriman. Oh. Yes, beriman dengan tak beriman. Sebab tu kita ada istidraj, maksudnya nikmat ataupun rezeki yang Allah berikan kat orang yang buat maksiat. Oi. Ataupun orang yang So kita test dia through that. Do you that one is still apa Allah. Dia dah sampai Apa lalai Allah nanti. nak dah sampai test lalai, ke, Allah nak berikan habis ke? langkau. Makin jauh lah. Berikan. Dan kadang-kadang orang kita nampak orang yang tak beriman pun dia kaya mungkin atas usaha dia sendiri. Atas usaha dia dapat apa, dia kira macam dia beli sesuatu, dia jual, dia dapat hasil. Logiknya macam gitulah. Jadi dia makin kaya daripada tu. Dia makin kaya, macam makin gitu. kaya, makin lalai. Sebab ada Maknanya orang kan macam tu Allah tak uji aku pun aku masih okey je, masih kaya je. ya. Tak I payah solat pun kenal dapat orang kan. macam gitu. Aku tak payah solat pun masih je Allah. Ya. Sihat je, family aku happy. So what happens to him? Dia punya bayar nanti I'm not sure what will happen to him. Good luck lah. Must remind him lah. Dia full mesti house kena kat sana, full tak ada discount lah. Kita pun tak tahu lah. Okay, there's another satu benda pasal rezeki juga ni kan. Ada cerita-cerita ataupun anecdotes ataupun stories that relates to this kind of macam rezeki istidraj ni semua. Ada tak cerita-cerita daripada Al-Quran ke hadis ke yang boleh kita share? Ada. I mean, but you want to say something before that, right? Okay, continue dulu. Before that, I give you one story daripada Quran. Okay, rezeki ni, tadi kita bincang pasal the types of rezeki. Betul. Rezeki duit, rezeki Ahli keluarga, happiness, rezeki keluarga, kesihatan gitu Okay, kita tengok the source of rezeki. Rezeki datang daripada siapa? Allah. Betul. Tapi on what reasons? Kita kena tengok tu. Because ulama kata ada 8. There are 8 source of rezeki, 8 sebab of rezeki. Sebab? Yes. Okay, And apa dia? semua dalam Quran dah sebut. Apa dia? The first one is rezeki yang Allah dah plan for us. That one is yang rezeki yang ditakdirkan. Ditakdirkan, okay? That one the first one. Help me out kalau saya lupa-lupa. The second one is rezeki yang kita tak sangka-sangkakan. Tak expect. You tahu tak orang Melayu Islam kita suka gantung kat dinding ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Gantung, yes. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah sediakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangkakan. Okay. Atas syarat apa dia? Dia bertakwalah. That one number 2. The third one, kalau dia bersyukur. Nikmat ataupun rezeki yang datang atas dia bersyukur. Maknanya rezeki dah datang dulu, dia bersyukur, Allah tambahkan rezeki lagi. Kan? Oh. Allah Taala berfirman La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan lagi. So yang tambahan tu is on top of the rezeki yang awal. That one is number berapa? Nombor 3. Ada berapa lagi? Ada lagi 5. Sila. Saya This one you need to take notes ni. Nak kena tahu. Jadi kita boleh bezakan ataupun tahu what are the sources. Boleh. Okay. Habis tu ada rezeki yang datang kalau kita istighfar. Okay? Ada rezeki yang datang kerana kalau kita kita dirikan rumah tangga.
Kita dirikan rumah tangga, rezeki datang. Rumah tu tangga? Sebab tu kita jangan fikir bahawasanya orang kahwin itu apa kau nak buat nanti macam mana kau nak tanggung ahli keluarga kau macam gitu semua. Itu salah. Kerana Allah Taala dah cakap dalam Al-Quran bahawasanya untuk dirikan rumah tangga. Kerana kalau kamu dirikan rumah tangga, insya-Allah rezeki akan datang masuk dalam rumah. Amin. Kalau dapat anak pun ia Rezeki. dikira sebagai rezeki. Anak tu rezeki datang untuk support Anak. ahli keluarga dengan anak. Ya. Okey, apa lagi satu? Lagi dua. Lagi dua. Lagi dua. Baru 6 Istighfar tadi. Tak. Dan bolong kupas. Lagi 2. Istighfar, rumah Selawat. tangga, anak. Ada Lagi? dua. Selawat katanya. Lawat insya-Allah boleh. Sedekah. Ustaz-ustaz ni Sedekah, pun yes. dia terkejut dah macam lah. Ada sedekah. Ini dulu punya exam question dia ingat balik. Okey, sedekah. Okey, go. Sedekah. Kalau kita sedekah tu kan, nanti insya-Allah Allah akan berikan rezeki atas sedekah kita. Sebab tu kena sedekah kepada Masjid Istighfar. Terima kasih. Macam gitu. Lagi last one. Last one Last one. Dia nak dekat 8.8 ni sebab dia baru 7.8. 7.8. Come on. Tolong orang. Surah Itu sedekah bukan? Waqiah. Allahu Akbar. That's the paling important. Rezeki yang datang atas usaha kita. Oh, atas usaha kita ya. So kalau kita compare all these 8 kan, Yes. dia semua lain tau. Betul? Betul tak? Dia lain-lain. So one person dia boleh dapat rezeki from all these 8 sources at the same time. Saya nak explain dan summarize balik 8 sources tu ya. Sekarang juga okey boleh. Boleh ustazah nak cuba? Okey, Ustaz. Rezeki ada 8 sebab atau 8 reasons why rezeki fall on us. One is yang ditakdirkan dah memang plan for you. Yang tak expect sebab kita bertakwa. Nombor 2, nombor 3 yang rezeki atas rezeki sebab kita bersyukur. Kalau kita beristighfar, which means if we keep saying sorry and ask for forgiveness from God, right? Allah insyaAllah. Kalau kita berumah tangga, satu kali ya. Kalau kita berumah tangga, kalau kita ada anak, kalau kita bersedekah dan atas usaha kita sendiri. Betul lah Pan? Betul. Okey. Pandai kakak. Terima kasih Fotokopi Kasih hafal kena hafal balik. Boleh insyaAllah boleh hafal insyaAllah. Jadi nak dengar cerita-cerita daripada Al-Quran atau hadis lah tentang rezeki. Mungkin one of you nak ceritakan. Jadi Ustaz Izan dah ready dah. Apa cerita? Cerita apa? Cerita apa? Pasal apa? Okey. Cerita saya nak kumbang terbang ke ceritakan- tak Dalam Quran diceritakan tentang Firaun. Firaun. Firaun zaman Nabi Musa AS lah. Memang. Di mana Jahat dia. Firaun ni kan kita tahulah. Dalam kisah dia adalah raja. Sangat jahat orang. Raja kat Mesir. Dan dia pun adalah tentu harta benda, kekayaan, kenikmatan yang dia enjoy ataupun dia nikmati. Kan? Tapi kita tahu Firaun ni dia bukan orang baik. Kan? Dia adalah musuh atau lawan kepada Nabi Musa AS ketika Nabi Musa nak dakwah. Firaun dia lawan dakwah Nabi Musa. Jadi tapi kita fikir balik daripada apa yang kita belajar atau kita baca dalam Al-Quran, daripada kisah-kisah Nabi Musa, daripada dia tentang, dia ingkar dengan dakwah, kemudian dia kejar Bani Israel dan sebagainya. Kita boleh bayangkan macam mana Firaun walaupun dia dah lawan dengan Nabi Musa yang Allah Taala utus untuk sebarkan orang kata tu untuk beribadah pada Allah atau sembah pada Allah yang Tuhan Maha Satu, tapi dia masih boleh enjoy dia nikmat. That is a perfect ataupun that is a contoh istidraj. Oh. And what is the orang kata tu kesudahan dia? Tenggelam. Gone with the wind and the wind of change. Tenggelam. Yes. Sama juga macam kisah Qarun, zaman Nabi Musa juga kan. Betul. Nabi Musa AS. Mula dia mula dia orang miskin. Dia minta Nabi Musa untuk doa pada Allah. Dia dah tak tahan dengan kemiskinan, doa pada Allah berikan aku kekayaan. Nabi Musa kesian, doakan. Habis itu Nabi doakan, alhamdulillah beberapa lama gitu dia jadi kaya. Jadi kaya, Allah Taala turunkan bilang Nabi Musa untuk minta zakat ataupun sedekah, suruh dia sedekah ataupun zakat daripada harta yang dia dapat tu. Dia kata bahawasanya ni semua usaha ataupun hasil daripada aku, bukan daripada Allah. Ya, maknanya harta tu dia boleh buatkan kita jadi lupa, jadi sombong, macam gitu. Jadi terus lepas tu Allah SWT tenggelamkan dia dengan harta-harta dia semua dalam tanah.
Sebab tu jadi harta karun. Sebab tu jadi harta karun. Itulah daripada Siapa jumpa perkataan je dia. harta karun. Siapa nak tenggelam cuba try lah Apa dia kata tadi, terima kasih Ustaz dengan penjelasannya, kata Kakak Junaida Ismail. Dan Nazi Abu Zikr Syihab Ashifah, salah nama kau macam ni. Okey, tak apa. Ustaz Aziz. Oh, ustaznya. Okey, terima kasih Ustaz Izan atas 8 sumber rezeki. Oh, dia type out lah ustaz ni. Apa nama dia? Apa nama dia? Ustaz Nazi. Nazi, Ustaz Dia bantu Nazi. kita lah, dia bantu Dia kita. Ustaz Talking Istighfar ke? Ya. Ya, saya. Asal dia tak dekat sini? Kita tukar. Lain kali lain kali. Okay. InsyaAllah dia tukar. Thank you, dah tak payah nak fotokopi notes ni ya. Dah ada orang Sungguh jahat orang itu. Okey. Penjelasan yang sangat jelas. Syukran. Terima kasih Cik Nur Hakim Azman. Nak tanya soalan apa-apa lagi, silalah tanya. Kita ada berapa lama lagi kita ada lagi mungkin dalam 10 minit, 15 minit the most Tak sadar waktu berjalan. Buat cakap pasal rezeki ni. Pejam celik Ya. Tu je saya. Kelakar dia ni. Oh, mungkin orang Siku 7 betul. saya biasa ditanya lah orang-orang tanya Ustaz rezeki mungkin belum rezeki saya nak dapat jodoh ke, nak dapat kerja, Dapat baik-baik, duit yang lebih. dapat duit dan sebagainya. Mercedes. So kita diajarlah untuk tak mau fokus pada apa yang rezeki belum ada. Betul. Fokus apa yang ada dulu. Semacam orang-orang ni. Macam Tanyalah terkesan. Saya terkesan macam teringat selalu lah aku tak ada macam ini. Yang kau ada tak cakap. Bila Ada saya cakap keluarkan, ustaz, dia rasa macam kurang hajar. Keluarkan. Tapi bila ada kurang lepas tu ajar. dia tunjuk kat orang. Ada kau ada. Kau ada. Tak boleh kurang ajar boleh, pula tak boleh, Jangan macam itu. Kita kalau ada bersyukur je. Nanti datang yang nombor 3 ni. Rezeki atas rezeki sebab bersyukur. Yes, kena syukur. Okey. Another topik panas saya nak tanya, topik pula. Masya Allah, tak sangka dapat penjelasan yang lebih dari apa yang saya jangka. Terima kasih, thank you. Like and share Nur Adila and also derma kepada Masjid Istighfar. InsyaAllah memang rezeki buka luas bagi anda. kalau satu orang daripada 163 yang tengah view ni kasih tak banyak lah, kata $2 pun dah 300 lebih hari ni. Kalau $10 $10 dah insya-Allah. 1000 lebih. 1600. InsyaAllah. Jangan Apalah lipat gandakan $10. lagi. Bulan Ramadan lagi Bulan Ramadan dilipat ganda, rezeki atas rezeki kita share dengan orang lain pun lagi lebih. Sebab itulah saya ni gemuk pasal banyak share. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tak cukup share maknanya nak kena share lagi. Gemuk pahala. Tak, saya gemuk pahala dengan gemuk keep secrets orang lain. Saya cakap je. Okey. Saya nak tanya pasal ni. Apa? Ada this thinking kadang-kadang orang selalu cakap dia ni memang jahat, dia tutup rezeki aku. Is there such a thing yang tutup rezeki orang lain? And if yes, apa hukum dia? Dan macam mana kita nak elak macam gitu? Saya nak define tutup dulu. Tu lah. macam Tutup. kira- Aku Block, tutup. dia block, dia buat something untuk block tak tahu dia buat mungkin peliuk sihir ke. Okey. I give two example lah. Satu sihir dan satu lagi macam katalah orang nak gunakan ustaz maaf untuk a show. Okey, saya willing to kasih dia gini macam. Dan ada orang lain cakap kau jangan kasih dia pasal dia sekarang tengah begini-begini, ada masalah begini, dia fitnah. Sampai orang tu supposed to take you as dia punya, let's say a star of a show, jadi tak jadi. Tutup. It's a simple example. So what does it entail ni tutup tak tutup ni? Is it even possible? itu rezeki yang tak salah alamat. Yeah, exactly. Kalau saya rasa kira macam tadi kita boleh tutup rezeki, kita halang sesuatu engagement contohnya macam betul Ustaz Mas sudah tak dapat satu engagement atau pasal job fitnah. First kali dari segi perspektif Ustaz Mas tu sendiri, mungkin untuk dia untuk kita rasa Siapa macam pula ni? tutup rezeki dia. Example. Mungkin juga itu actually adalah Allah selamatkan Ustaz Mas daripada perkara yang mungkin ada possibility yang akan menjejas lebih teruk. Itu daripada satu perspektif daripada orang yang ditutup rezekinya lah. Maksudnya actually Allah mungkin selamatkan dia daripada kemalangan ke atau benda-benda yang lebih buruk. So macam tak apa kau tak boleh ambil, kau tak dapat di rezeki tapi Allah berikan rezeki tempat lain, Allah save from another more harm that could happen to that someone. And then another perspektif orang yang tutup, contoh yang macam memfitnah, dia dapat, mungkin dia tak tutup rezeki tapi dia dah buat satu masalah atau satu perkara yang tak baik adalah memfitnah lah. Of course itu dah Fitnah by ke its sihir own, ke dah ginilah. sihir saya rasa banyak juga macam yang kedai-kedai sebagainya kan kita nampak
Sihir antara sihir. Betul, betul ada. Kita tutup apa Yalah. hijab lah. Betul. Bahaya, Ada saya pernah orang tanya saya juga, kau pakai sihir apa? Bohong kau bagus. Saya cakap saya untuk apa Apa bagus? Macam saya punya sihirnya cara bagus lah. Maksud diorang ingatkan since I'm always alhamdulillah rezeki saya dengan mak besar ke dengan di luar sana kan. Diorang ingatkan saya practice pakai barang. Yes, pakai Asal barang. asyik benda nampak orang lain. Tak tahulah si setan-setan kat luar ni. Ada je nak ada pakai macam barang. Kalau aku pakai puji barang yang ke- aku nak datang kat Singapura apa-apa terus overseas cakap je. Tapi tak tak. Ya. Kita So tak boleh banyak orang boleh hasad dengki kan. Macam Yes. saya katakan, kita tak boleh nak fokus apa yang kita tak ada dan tengok orang lain ada je kita jealous. rasa jealous. Dan Tapi sekarang kalau kita rasa inspired boleh lah, boleh inspired. sekarang ni social media is very open Ya, ya. very open. Cakap sebab Konsep. inspired tu dia dalam Islam ada perkataan ribtah. Apa? Ribtah. Ribtah. Dalam hadis sahih, Nabi SAW sabda, la hasada illa fi isnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq wa rajulun atallahu hikmatan faqdi biha wa yu'allimuhu. Tulis. Tak boleh tulis. Maaf lah. Ustaz Nazri tulis. Ustaz Nazri tolong tulis. Mungkin lepas ni Rumi. Maksudnya apa? Tiada hasad, tak boleh dengki kecuali dalam dua benda je. Okey. Nabi kata. Maknanya kita boleh hasad dalam dua hal ni je. Okey. Lain tak boleh. First is seorang yang ada banyak harta, di mana harta yang dia ada tu dia belanjakan di jalan Allah. Wow. Dia ada jalan kebenaran. Iaitu dia sedekah, dia zakat, dia infak, dia bantu orang miskin, dia bina masjid, example. This kind of person You can you feel jealous can feel about. inspired atau jealous. Oh, Just gila jealousy macam. tau. I'm not saying jealous sampai dengki sampai you want Sampai to do buat something. benda tak. Sampai nak buat benda, Itu tak lain. boleh. Itu internally you want to be like that person. Inspired And- lah betul. kan. And the second part is someone yang ada ilmu ataupun ada hikmah. Okay, ada ilmu atau hikmah where dia gunakan the ilmu yang dia ada or hikmah yang dia ada to make decision ataupun letakkan hukum ataupun make a decision dalam berkaitan agama yes, and dia ajar orang Ajar orang lagi. buat benda Macam sama. correction Which is ilmu lah. Macam correction. macam correction tu juga. Macam correction. Jadi dalam tu kita boleh. Dalam ni dua je. Dalam benda lain kita kalau boleh kita jauhkan. Pasal kalau benda lain mana itu dikira sebagai dengki. Faham tak you all? Dia ha-ha. Ustaz Nazri cakap ha-ha. Ha-ha. Ya. Dia- Jika bayar by pay now, remarks ni untuk infak Ramadan atau dana masjid. Bang pula Ustaz. Bang. Astagfirullah. Betul lah, sekejap lagi tak bang call subuh Bang. Okay, Ustaz. Pay now boleh tak apa. Dia punya remarks tak boleh tak apa. Remark tak kisah. Tak kisah, Tak apa-apa, tak kisah. besar ke pasal kita ada track lah. Oh, Sendiri. boleh. Ikut timing yang telah disediakan. Macam Ustaz Ibit Liu. Siapa yang macam Ustaz Biliu? Entah? Oh, okey. Maknanya suka tolong orang lah kayaknya. Oh ya, Oh, ya. boleh letak dana Ramadan ataupun Infak. infak ataupun Dana cakap Ramadan. lepas tarawih pun boleh. Sembarang lah Encik. Cakap lepas tarawih. Terima kasih sebab nak pay now kakak. Apa kakak nama? Kakak Junaida nak pay now. Terima kasih. Bukan? Dah. Oh, insya-Allah akan diusahakan untuk menyumbang ke dana Masjid Al-Istighfar kata Kak Nora. Terima kasih. Siapa lagi? Abang Maas. Diam Ustaz Nazri. Okey, kita tengok lagi satu kali commercial break, commercial tu, dan sebelum tu saya nak cakap terima kasih Ustaz kerana datang sini, kita berbual cakap lepas tarawih, cakap pasal rezeki, dan kalau ada orang lagi nak ada soalan boleh DM kami, kita boleh kasih soalannya pada ustaz-ustaz yang berkenaan. Minggu depan kita ada topik lain Minggu Nak depan bilang? topik apa? Boleh bilang? Boleh, boleh. Minggu depan insya-Allah topik kita kawan makan kawan. Alamak. Hot tak? Fauzi Raza. Apa? Tak ada. Astagfirullah, salah. Salah, marah. Hari ni nama dia naik 2 kali. Yang dengar rezeki anda lah. Rezeki anda ya. Okey, terima kasih. Kawan makan kawan, minggu insya-Allah. Astagfirullahalazim aku pun. Kita akan cakap lepas tarawih next week hari Ahad pukul 10 dengan saya ke dengan Amaman, kita tak tahu, surprise lah ya. Surprise saya. Aku lagi. Oh, saya lagi. Okey, boleh rezeki. Alhamdulillah. So terima kasih.
all of you to please donate to Masjid Al-Istighfar. The pandemic has hit us very very badly, tapi kita baru saja nak naik. Please naik bersama, help masjid, help other people. Okay, insyaAllah rezeki akan datang. Kita raikan bersamalah. Any last words, Ustaz? Okay, last word. Tadi yang masa Ustaz Lufi, dia cakap, dia jawab soalan yang berkaitan dengan macam mana sesuatu tu yang kita rasa the best for us, tapi sekali orang lain do something untuk cover ataupun block tu kita tak dapat. Kita kena always have faith. Ada satu benda ni okay, dan Quran Allah Taala kata sometimes dia satu benda tu dia baik untuk kita. Tetapi sebenarnya kita tak tahu, Allah tahu yang sebenarnya dia syarrul lakum. Dia tak baik untuk kita. Kadang sesuatu tu kita rasa tak baik untuk kita, maka kita cuba jauhkan. Yes. Tapi Allah rasa ia adalah baik untuk maka kita. Allah dekatkan lagi. Maka kalau benda tu kita rasa tak bagus, Allah dekatkan. Padahal dia bagus, Allah tahu. Tapi kalau benda tu macam gitulah. Jadi kita nikmal wakil lah kata. The wants and needs lah. Betul kan? Betul. Betul. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita tak tahu. Macam gitulah. So kita trust, have faith in absolute faith in Allah Subhanahu Wa Taala, because Allah knows the best for us. Kita sendiri tak tahu apa yang kita bagus untuk diri kita. Kadang-kadang kita rasa bagus, sebenarnya tak bagus. And we fail ataupun we are incapable untuk see beyond what the eye can see lah untuk kita. Betul. Terima kasih Ustaz Izan. Jadi itulah, kita have faith dalam kehidupan kita. Have faith. Okay? In Allah SWT, dalam rezeki, dalam takdir kita, dalam benda yang baik ataupun tak baik dalam kehidupan kita. InsyaAllah kalau kita ada faith, walaupun benda tu kita tak nampak, insyaAllah Allah akan bantu kita. Okay? Jadi itu saja. Thank you. Sedap dengar. Any last words? Saya rasa on top of kita yang kita boleh banyak kongsikan tentang rezeki tadi, kita alignkan kita punya usaha di samping kita juga amalan-amalan yang lain lah, seperti solat duha, doa dan sebagainya. Macam tadi Ustaz Izan kongsikan istighfar dan sebagainya. Ini baru kira dia macam datang in package dalam dengan usaha yang kita lakukan. Di samping kita usaha physically, mentally ataupun dengan cara-cara kita selarikan dengan bermohon dan merayu pada Allah Subhanahu Taala. Semoga kita bukan hanya dapat rezeki tapi keberkatan rezeki dan jauh daripada yang tadi kita kongsikan istidraj. Selalu ada reflections tentang rezeki dan nikmat Allah berikan, reflection apa yang kita grateful, bersyukur apa yang kita ada, dan insya-Allah antara salah satu tambahan cara Allah bertambahkan rezeki adalah kita bersyukur dengan apa yang kita ada dulu. InsyaAllah Allah akan tambah dengan lebih lah, dan insyaAllah rezeki itu tidak akan salah alamat kepada diri kita, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Ada any last word Cik Naik Kuadi? Okey, sebagaimana Ustaz Izan, Ustaz Lufi dah katakan tentang konsep rezeki. Saya rasa memang mudah-mudahan ada takeaways lah pada hari ini di mana kita dah bincangkan tentang rezeki tak salah alamat. Memang benarlah kalau memang itu dah ditentukan untuk anda, maka itu adalah rezeki anda. Kalau itu tidak ditentukan untuk anda, bukan bermakna tak ada rezeki-rezeki yang lain. Dia berkaitan juga dengan konsep doa. Apa yang kita nak, kadang-kadang apa yang kita nak tak semestinya itu yang baik untuk kita, apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Jadi Allah sahaja yang tahulah. In fact, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, seorang alim, dia ada hikmah. So dia kata hikmah janganlah disebabkan lambatnya terkabulnya permintaan kita menyebabkan kita rasa give up dalam doa kita, kerana pengkabulan doa sesuatu yang Allah dah tentukan, bukan awak tentukan, dan sesuatu yang dia telah tentukan, bukan kita tentukan, dan bila mana dia nak kabulkan, bukan bila kita tetapkan. Doa tu mesti dikabulkan, ataupun kita letak timeline apa yang kita nak ni by end of this year, die mesti dapat. Jadi kalau tak dapat, timeline bukan kita, timeline korang relax Allah punya timeline lah. One thing lagi satu, last. Boleh. Dia punya title dia rezeki tak salah alamat. Tapi saya nak letak koma and tambah lagi. Tapi kadang kita gagal untuk pastikan rezeki tu sampai alamat kita. Macam mana? Maknanya kita tak ada doa, kita tak yalah, ada rezeki, effort lah. tak ada effort, kita tak ada tawakal. Betul. Jadi macam rezeki tu nak sampai kat kita. Salah kadang alamat. kita salah dia sampai, cuma kadang dia kadang kita tak tahu dia bila notification sampai, ada, cuma belum sampai. Jadi kita kena pastikan, tarikkan rezeki tu sampai kat kita. Banyakkan doa pada Allah. Yes. Kan kalau kita macam
kita tunggukan rezeki saja kan. Tak, Tapi kita kan tak apa? doa. Rasa Allah nak layan ke kita? Nak, Jadi kita Kadang-kadang banyakkan doa dah. Minarib InsyaAllah. saya keluar. Terima kasih Ustaz Izan, kata Ustazah Azhara, alhamdulillah perkongsian yang sangat bermanfaat, dan dia cakap last words from Ustaz Nazi, have faith, what is meant for us will be for us, what is not will never be, and have faith in Allah punya timeline, trust in Allah. Terima kasih. Terima kasih again from Mak Besar to Masjid Istighfar. We will see each other again next week di Cakap Lepas Tarawih. For now, thank you for watching. Like and share this video and keep going, keep liking and sharing to all your friends, and bersedekahlah untuk Masjid Al-Istighfar. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, hot topic.